latihan cikgu suruh. Ada lagi. Cikgu tak tahulah. Cikgu tak cakap nak ngepek tu. Nak dengan bapak awak ni. Nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey. So malam ni cikgu nak bincang 2 jam. Kalau tak sempat habis, cikgu akan sambung next class. Cikgu minta juga awak masuk. Sebab kalau awak tak masuk, awak tak tahu apa kelemahan awak. Okay, jadi sebelum cikgu mula, cikgu nak beri kata ni. Awak tengok molek kata-kata ni. Awak pahat dalam hati awak. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Kalau awak tak berkorban, awak tak si berkorban sikit pun. Awak tak si korban masa tidur awak tak si korban masa main awak tak si korban masa awak tengok TikTok, awak tengok Facebook, awak tengok Twitter, awak tak si korban masa luang awak, maka apa yang awak nak awak akan terkorban. Gapa awak nak tak akan jadi sia-sia, awak tak akan dapat. Awak terkorban lah benda-benda tu semua. Jadi awak ada masa berapa bulan je lagi. Awak ni sekarang duduk, orang kata duduk parah hidung lah. Kalau banjir kat duduk parah hidung sikit lagi dah. Nak hapus kepala. Tak banyak dah masa awak. Tolonglah. Gunalah masa ni. Rancang masa sebaiknya. Cukuplah cukup. Nak keluar, nak outing, nak bersukaria. Cukup. Buai dah. Awak cukup dah. Awak tutup dulu sekejap untuk 2-3 bulan ni. Awak off phone awak daripada koksi-koksi tu. Tengok YouTube ke apa. Off dulu. Untuk 2 bulan ni. Awak sacrifice untuk apa awak nak. Tak ada orang boleh tentu masa depan awak melainkan awak sendiri. Kalau awak tak berubah juga, cikgu sendiri tak boleh nak tolong. Bukan setakat cikgu lah, siapa dia hak turun pun. Motivator pun tak boleh nak tolong. Kecuali diri awak sendiri yang nak berubah. Tolonglah, malam ni selepas kelas cikgu kan, ambil masa dalam sejam ke sebelum tidur, awak cuba renung balik. Gapa awak nak dari hidup awak? Gapa hak awak buat selama kening masa hak awak ada ni, gapa awak bazirkan? Awak tak ada banyak masa dah. Okay. Ini adalah postmortem kelemahan dah. Gapa hak awak buat dalam kertas 2 awak. Yang pertama, murid tak baca stimulus dan arahan soalan betul-betul. Nanti sekali lagi next class cikgu akan snap gambar jawapan pelajar-pelajar yang ada masalah ni, ada masalah ni. Okay, murid tak baca stimulus. Awak tak baca pun stimulus. Awak tak baca. Dan awak tak faham pun arahan soalan tu betul-betul. Sedangkan hak buat soalan tu macam-macam dia olah soalan tu, olah arahan soalan tu supaya budak faham. Nak ayat ke awak. Tapi awak tak baca stimulus, awak tak cara pun. Tu yang pertama kelemahan awak. Yang kedua, murid masuk kelas, masuk online kelas. Ada, cikgu cek kehadiran. Tapi cikgu rasa dia ni masuk parking saja. Masuk parking saja. Gapa masuk parking saja? Buka. Tapi bila tutup kamera tu kita tak tahu dia pergi mana. Dia tidur ke? Dia pergi makan nasi ke? Dia tubik ke? Dia duduk atas kereta ke? Dia buat COD ke? Gapa ke? Masuk tapi dia tak fokus. Dia masuk parking. Ataupun dia masuk tapi dia tak fokus pun. Dia tak bersedia pun. Dia masuk sekadar masuk. Dan dia tidak memenuhi adab belajar secara online. Kenapa dia adab belajar secara online? Adab belajar secara online ni dia kena sedia sebelum kelas. Katakan contoh malam ni kelas bio. Kena ada dah nota bio tepi. Kena ada dah segala-gala bahaya hak nak guna malam ni. Tapi ada pelajar masuk-masuk saja. Nota tak tahu duduk mana. Apa cikgu tahu benda ni? Bila kelas buka bersemuka, cikgu boleh detect beberapa orang pelajar. Kelas bina ada, kelas syifa ada, kelas ilham ada. Nota tak tahu mana, gapo tak tahu mana hala berlaku. Maknanya budak ni dia tak sedia. Okay. Yang ketiga, kita dah banyak bagi hint ke awak. Dah banyak bagi petunjuk. Betul ke tak cikgu nak tanya? Betul ke tak? Amalin, betul tak cikgu bagi hint? Betul cikgu. Mana cikgu bagi? Cikgu, mana awak boleh detect soalan-soalan tu? Mana contoh-contoh cikgu bagi hint? Kelas hari Jumaat. Kelas hari Jumaat. Kelas hari Jumaat cikgu bagi. Zatil, mana lagi cikgu bagi hint? Kelas fajar dia. Kelas fajar ada. Syafika ada.
Mana lagi cikgu bagi hint? Cik sebut belakang. Mana lagi tempat cikgu bagi hint kau awak? Bio coaching cikgu. Bio coaching modul berapa? Contoh modul mana? Gapo hak awak ingat? Banyak-banyak dalam modul tu, bio coaching tu, hak mana cikgu bagi hint kau awak? Pendebungaan tu. Penebungaan. Okey lagi. Azuha Nadira. Mana lagi? Dalam bio coaching tu cikgu bagi hint. Hak mana? Tentang gapo? Sekejap cikgu. Tentang gapo? Saya ingat pendebungaan tu je. Lepas tu apa awak tak ingat hal lain? Cikgu bagi hint banyak ke awak? Dan setiap bio coaching tu pula siapa yang tak terlibat, cikgu send pula skema. Cikgu tahu kalau cikgu bagi soalan awak tak ada nak buat dah yang tak terlibat tu. Cikgu bagi skema, so baca bodoh ya, baca bodoh. Awak tahu tak baca apa? Baca hafaz skema. Cikgu bagi masa kelas online, cikgu bagi masa dalam soalan PBDB pun cikgu bagi masa soalan PBDB. Soalan PBDB pun kita awak naik lagi. Soalan-soalan hak bakal naik dalam PSO trial. Lepas tu cikgu bagi masa bengkel, cikgu tak tahu dah cara macam mana lagi nak tolong awak. Kalau cikgu jadi awak, okay, hint cikgu dah dapat. Cikgu rasa cikgu makan 90 ke atas dah bayu. Tu cikgu gerai tu. Banyak dah kita bagi hint ke awak. Tapi lagu tu lah awak buat tak tahu je. Ya kepak. Buat kelah tapi tak masuk. Ni hak cikgu kata ni. Buat kelas tapi tak masuk. Beri latihan tapi tak buat, tak hantar. Buat kelas tapi tak sedia. Ada kelas tapi mari kerana terpaksa. Mari tapi body ada. Otak tak tahu gimana. Tolonglah, tolong berubah. Masa tak ada dah ni. Yang kelima. Awak lemah dalam setiap topik. Especially topik tingkat tepak. Tapi awak tak ada pun orang kata gapo, awak tak ada usaha nak ulang kaji benda ni. Awak tahu awak lemah. Dan bila cikgu suruh awak ulang kaji, ingat tak bahawa ni cikgu ada bagi tempoh untuk awak ulang kaji topik tertentu. Dari awak buat nota tu cikgu tahu dah budak ni, dia baca hak dia nak baca je. Dia baca hak biasa-biasa saja. Dia tak baca perhabis. Cikgu tengok belakang. Walaupun cikgu tak respon gapo hak awak buat dalam telegram awak hantar tu, cikgu tengok satu-satu cikgu belek. Cara dia buat nota. Awak baca tapi awak baca hak biasa-biasa. Awak tak si ngapa, awak tak si fahamkan betul-betul gapo cikgu bagi masa, cikgu bagi ulang kaji baru ni. Cikgu tengok belakang gapo awak hantar. Bukan kata cikgu tak buka, cikgu download satu-satu tengok. Dan yang seterusnya yang terakhir, walaupun cikgu bukan macam cikgu Ruslina, cikgu ni sebab cikgu kata dia cikgu beri peluang share kamu. Cikgu tak check lagi nota. Cikgu nak tengok awak belek juga tahu dah nota tak lengkap. Ada pelajar langsung tak print, tak buka pun nota cikgu bagi. Belajar melalui nota di handphone. Di handphone macam mana, setakat mana je belajar di handphone ni, dia kena print juga ataupun buat nota sendiri. Dari situ cikgu tengok budak ni tak ada kesungguhan. Dan dari segi tak ada kesungguhan itulah cikgu pun korelasikan dengan result. Patut pun result trial dia lagu tu. Nota tak tahu mana hala, gapo dia baca dia tak tahu. Jauh beza awak dengan pelajar tahun lepas. Pelajar tahun lepas diuji juga dengan PKP. Tapi lain sikap mereka dah. Tolonglah, tolong berubah. Okey. Jadi sebelum cikgu mula bincang ni, cikgu nak oyak juga ke awak. Dalam gapo hak awak buat ni awak kena ada SWOT. Gapo SWOT? Awak tolonglah kena pasti kekuatan hak awak ada. Tolong kenal kekuatan awak ada. Contoh, gapo kekuatan awak? Awak suka menghafal. Awak cepat menghafal. Awak mudah ingat fakta. Awak pandai melukis. Itu adalah kekuatan. Gunakan kekuatan awak ada kelebihan yang Allah bagi ke awak tu untuk awak manipulasi keadaan. Gapo dia cikgu manipulasi keadaan? Okey, contoh. Okey, katakan gapo kelebihan awak. Dia ulhaq. Cuba bagi satu kekuatan diri awak. Gapo dia?
Kerana senyap ni. Ada dia dalam ni. Ada. Apa kekuatan? Mudah ingat kot. Dia rasa dia mudah ingat. Baca gapo-gapo mudah ingat. Baca gapo-gapo mudah ingat. Segunalah gapo-gapo awak mudah ingat tu untuk awak hafal lebih banyak fakta-fakta. Tu salah satu contoh. Okey, cikgu nak tanya sore lagi. Maisara, gapo kekuatan awak? Tengok. Tak boleh jawab. Okey, lama ambil masa lama. Sebab apa? Sebab awak tak rajin tengok kelebihan awak gapo. Awak tak rajin tengok diri awak kelebihan gapo. Cepat Maisara. Apa dia kekuatan awak? Tak boleh jawab. Aisyah Mimi, gapo kekuatan awak? Kerana senyap ni, cikgu suka cek ke hari ni ke cikgu suruh buka kamera belakang ke? Cikgu kalau tak ada okey cikgu live lah, cikgu tubik lah tak sorak kelas malam ni. Cepat, gapo kekuatan awak? Senyap belakang. Ada kedok dalam kelas ni? Cikgu. Senang faham ke? Senang faham. Cikgu ajar senang faham. Segunalah kekuatan tu untuk gapo? Untuk manipulasi keadaan. Okay, contoh lagi. Siapa pandai melukis? Katakan contoh Nasuha ni dia pandai melukis. Gunalah kepandaian dia untuk melukis tu untuk buat nota dalam bentuk lukisan. Untuk buat nota dalam bentuk lukisan. Nah gitulah. Ataupun siapa? Katakan contoh siapa lagi ni? Katakan contoh Alia Nabilah. Alia Nabilah dia suka menulis. Dia memang suka menulis. Nulis diary lah, nulis apa. Gunakan kekuatan suka menulis tu untuk tulis nota-nota. Untuk buat nota-nota, buat koleksi nota. Okey, tu kekuatan. Yang kedua, gapo kelemahan awak? Gapo kelemahan awak? Macam contoh Afrina Akhtar, suka tidur. Suka tidur. Jadi awak kena cari cara mengatasi. Gapo dia suka tidur gak? Carilah cara mengatasi. Mungkin gapo? Bila rasa ngantuk, nyanyi. Tak siwi ngantuk. Ada saing cikgu dulu lah ni dah jadi lecturer, dah ada PhD dah. Bahagian arkitek. Lah ni lecturer di UM, bahagian arkitek. Dia kalau ngantuk dalam kelas, dia nyanyi. Dia ngantuk dalam kelas, dia nyanyi. Sebab apa? Sebab dia kata kalau aku tidur, aku tinggal. Gapo cikgu mengajar. Kena cari kelemahan awak, awak kena atasi kelemahan awak tu. Ataupun contoh gapo? Baca-baca tak faham. Baca-baca tak faham. Cara nak atasi dia, cari saing. Hak saing cepat faham. Kau contoh Ain Yasmin dia cepat faham. Suruh Ain Yasmin cerita ke awak. Okay. Lagi, opportunity. Awak ada banyak peluang. Awak ada peluang banyak. Contoh guru yang hebat. Bukan contoh cikgu. Maksudnya contoh katakan contoh awak ada cikgu Nani. Cikgu Nani tu orang bisa BI. Guna kekuatan dia tu untuk belajar BI lebih hebat ni lagi. Awak ada banyak peluang yang di sekeliling awak. Keluarga yang selalu sokong. Apa contoh macam abah handset orang rosak. Pergi beli selalu hak baru. Takut tertinggal kelas online. Abah laptop punuh atas selalu beki. Abah gone ni, abah go tu. Nak ayatnya banyaknya sokongan awak. Awak guna peluang tu untuk awak berjaya lah. Lepas awak ada saing-saing hak baik. Lapar saing tolong beli makan ni. Guna peluang-peluang tu untuk awak berjaya. Dan awak tolong kena pasti ancaman awak gapo. Gapo ancaman awak. Malah. Malah kena ni lah. Kena cari cara nak musnahkan ancaman ni. Tolonglah tolong. Masa tak banyak dah cikgu pun. Cikgu nak awak. Cikgu kata dah bio ni dia mudah nak lulus. Mudah nak lulus. Tolonglah jadi beberapa orang yang tak pah tu lagi tu tolong. Carilah cara keluarkan daripada ancaman tu untuk awak lulus. Hak mana hak tergelincir daripada target sekolah tolong naik balik. Dan tolong ingat ni, tolong ingat juga bila nak jawab soalan bio, tolong ingat dalam kepala otak, hak ni hak cikgu kata sama-sama. Especially bila soalan terangkan, huraikan, bincangkan. Awak kena guna formula akak.
formula akak. Apa dia akak? A ni apa fakta dia, apa nama dia. Apa dia tu. Lepas tu K tu kenapa? Kenapa ni? Buat carilah soalan tu dia nak gapo. Kalau dia nak fungsi, beri fungsi dia. Kalau dia nak kepentingan, beri kepentingan dia. Kalau dia nak proses, cerita proses. Kalau dia nak ciri, cerita ciri dia. Okey. Dan kemudian barulah akibat kesan. Ada pelajar tahun lepas, cikgu nak kawak daripada B dia lagi lonjok A minus. Daripada B tu dia lonjok lagi kepada A minus. Lagu mana cara dia buat? Cikgu tanya, buat bagaimana? Dia kata, dia jawab apa dengan akibat kesan. Fungsi kenapa ni dia out terus, dia kata, dia tak ingat. Tapi dia boleh, dia lagi ambil A tolak. Okey. Boleh deh? Cikgu tak say dah dengar. Ni soalan satu, namakan komponen pun salah tu. Okey, sekarang kita tengok soalan satu. Masing-masing semua tengok soalan satu. Okey, soalan satu, rajah satu menunjukkan struktur sel haiwan. Okey, ni gambar sel haiwan deh. Okey, A1, namakan komponen X dan Y. Dia suruh nama je pun. Nanti next kelas cikgu akan tunjuk. Siapa dia? Hak salah. Soalan satu pagi hari dia salah dah. Nak beri nama pun tak boleh dah. Pelajar ni sebenarnya tak layak ambil kelas sains. Cikgu tak tahu masalah gapo dengan dia. Okay, namakan komponen X dan Y. So komponen X ialah sentriol. Komponen Y ialah lysosom. Okay, kita baca dulu sekejap. Gapo sentriol ni? Okay, sentriol ni ialah struktur silinder kecil. Awak nampak tak bentuk dia macam silinder? Silinder bentuk dia gini. Silinder kecil yang wujud secara berpasangan. Dia mesti wujud berpasangan. Dia ada dua. Dia ada spasial. Awak nampak tak gambar dia spasial? Dan dia hanya terdapat dalam sel haiwan sahaja. Terdiri daripada susunan mikrotubul yang kompleks. Nampak tak dia susun-susun ni? Bentuk dia kompleks dan tidak wujud dalam sel tumbuhan. Dia tak ada dalam sel tumbuhan. Apa fungsi dia? Fungsi dia ialah membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Kalau awak perasan dalam tajuk mitosis, meiosis, awak perasan tak ada dua ekor duk sujun ni. Lepas tu tubik gentian gelendung. Jadi gentian gelendung ni dia keluar daripada sentriol. Sentriol itulah yang membentuk gentian gelendung dalam pembahagian sel haiwan. Dia cuma ada pada sel haiwan sahaja. Okey, itulah dah. Okay. Yang kedua, kita tengok lysosom pula. Lysosom ni dia bentuk kantung. Nampak ni kantung, bentuk dia macam supit, macam beg. Kantung, sfera kecil. Apa maksud dia? Kantung bentuk bulat kecil yang diselaputi oleh membran tunggal. Apa cikgu membran tunggal? Ni membran dia. Ni ya. Dia tak ada membran double-double. Dia ada je membran. Dia ada membran. Di dalamnya ada butir-butir. Apa dia butir-butir ni? Nama dia lysosom. Dia ada enzim nama dia lysoenzim. So awak pun gabunglah. Jadilah lysozim. Dia ni nama dia lysosom. Dalam dia ada enzim. Nama dia lysozim. Senang je nak ingat. Apa fungsi enzim? Enzim ni untuk apa? Untuk pecah. Untuk hidrolisis. Apa fungsi lysozim? Untuk pecah molekul-molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan asid. Lagi fungsi dia sebab dia ada enzim. Jadi enzim tu menguraikan, memecahkan bakteria, memecahkan komponen-komponen sel yang sudah rosak. Itu fungsi dia. Okey, kemudian yang tidak ditanya dalam soalan ni ialah jasad Golgi. Okey, jasad Golgi ni bila awak nak eja nama dia, G tu kena besar. Sebab nama orang, hak jumpa dia. Okey, jadi jasad Golgi terdiri daripada satu timbunan kantung pipih. Dia timbung, waktu gambar dia lagu ni, dia timbung. 1, 2, 3, 4, dia timbung. Timbung ke apa cikgu? Timbung kantung pipih. Kantung pipih, selari. Lepas tu bentuk dia macam tu. Yang dilapisi oleh membran unik tunggal.
Membran unit tunggal ni maksud dia membran tu macam satu line je. Okey. Membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. So, sebab tahu nampak macam ada bulat-bulat ni. Jadi bila dia nak tambah panjang dia tu dia akan jadi dia genting, dia akan tubik macam pucuk. Maksud dia macam pucuk lah, dia macam tubik gitu. Jadi dia akan tambah satu lapisan, jadi 2 lapisan, jadi 3 lapisan. Sebab tu dia kata timbunan kantung pipih. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia awak ingat 4M. Gapo cikgu 4M? M tu memproses, membungkus, mengangkut dulu. Cikgu ambil 3M dulu. 3M tu ialah memproses, membungkus, mengangkut. Nak proses, nak bungkus, mengangkut ke apa? Nak mengangkut protein, karbohidrat, glycoprotein. 1M lagi. 1M lagi ialah mengubah suai. Dia nak ubah suai protein jadi enzim. Maksudnya dia ubah suai protein menjadi enzim. Jadi enzim dia lah. Maknanya enzim-enzim ni berasal daripada protein. Okey, jelas dah. Jadi adalah ramai-ramai daripada 57 calon cikgu ni. Ada seorang pelajar ni cikgu tak tahu apa masalah. Dia silap winama. Okey, habis soalan tu. Kalau awak ada nak tanya, tanya selalu. Okay, soalan 2. Padankan komponen Z kepada ciri yang sesuai. So Z tadi ialah jasad Golgi. Jadi jasad Golgi ni kita pun tengoklah. Oh, dia kata terdiri daripada susunan mikrotubul kompleks. Mikrotubul kompleks ni centriole. Okay, dia nampak kompleks tadi. Susunan mikrotubul kompleks. Centriole lah. Okay. Kalau dia kata kantung sfera kecil yang diselaputi oleh membran tunggal. Kantung sfera kecil, kantung bulat, sfera kecil yang ada satu membran. Itu ialah lysosom. Jadi gapo jasad Golgi ni? Satu timbunan kantung pipih selari. So nampak tak dia timbung. Cikgu gapo dia haduk geruk tu tek. Itulah protein. Nanti protein tu nampak tak dia dah jadi bentuk persegi ni. Okey, protein sudah diubah suai menjadi enzim. Warna biru tu protein. Tapi bila jasad Golgi terima, dia akan ubah suai jadi bentuk persegi gambar cikgu tu. Itu adalah enzim. Sebab tu cikgu kata fungsi jasad Golgi ni 4M. 3 tu 3M. Memproses, membungkus, mengangkut protein, karbohidrat dan sebagainya. 1M lagi ialah ubah suai. Ubah suai ke apa? Ubah suai protein menjadi enzim. Jelas? Setakat ni jelas ke tak? Jelas, cikgu. Sangat jelas. Cikgu. Ya. Nak tanya-tanya selalu. Senyap dah Okey, cikgu pergi soalan B. Komponen X gagal berfungsi. Cikgu pun back balik. Apa dia X tadi? Siapa boleh bantu cikgu? X tu apa tadi? Centriole. Okey. Centriole. Cikgu ajar awak, okey? Gati selalu dalam soalan. Tulis selalu. Komponen X ni centriole. Centriole gagal berfungsi menyebabkan gentian gelendung tidak terbentuk semasa meiosis. Tak ada, yang dah tak ada. Centriole ni dia wujud berpasangan. Sebab daripada centriole itulah keluarnya gentian gelendung. Tapi soalan ni kata gagal berfungsi. Maknanya centriole tak ada. Gagal berfungsi menyebabkan gentian gelendung tidak terbentuk semasa meiosis. Nyatakan kesan terhadap perlakuan kromosom semasa anafasa 1. Yang ni ramai salah. Even pelajar pandai 5 bina pun salah. Dia tak baca dah ni kataan ni. Dia kata terangkan kesan terhadap perlakuan kromosom semasa anafasa 1. Bila sebut anafasa 1 maknanya meiosis peringkat 1. Okey, jadi bila meiosis peringkat 1, okey, tengok dulu cikgu nak ajar. Meiosis peringkat 1, okey,
Meiosis peringkat 1 deh. Bila dia nak berpisah, deh. Dia berlaku semasa anafasa 1. Sebab apa anafasa? Sebab asing-asing. Masa ni lah dia nak berpisah. Jadi dia akan berlaku semasa anafasa 1. Jadi bila anafasa 1, istilah kena betul. Dia kena sebut kromosom homolog. Dia tak boleh sebut kromosom saja. Dia kena sebut kromosom homolog gagal berpisah. Mana cikgu gambar kromosom homolog? Ni. Jadi bila tak ada gentian gelendung ni, dia tak boleh nak tarik, dia tak boleh nak berpisah. Jadi kena sebut betul kromosom homolog. Apa cikgu kena sebut kromosom homolog? Okey, dia gini. Sebelum anafasa tu, kita kan ada pokmat. Okey. M tu metafasa. Metafasa 1. Jadi semasa metafasa 1, dia duduk lagu ni. Okey, ni katakan ni centrio. Ini gentian gelendung. Masa anafasa ni dia duduk lagu ni. Tak boleh. Dia duduk macam ni. Dia duduk dalam bentuk. Bila lukis bulat dia jadi masalah selalu. Okey, dia bentuk macam ni. Dia dalam bentuk kromosom homolog. Lepas tu cikgu ada pesan baru ni masa kelas hari Jumaat. Cikgu buat kelas hari Jumaat tu cikgu kata awak balik awak baca semula pasal meiosis mitosis. Jadi awak jumpa dalam meiosis je. Meiosis 1 especially awak jumpa kromosom homolog. Jadi masa ni dia duduk beratur macam ni, dia duduk macam ni. Orang panggil kromosom homolog. Jadi masa dia masuk peringkat anafasa 1, kromosom homolog sepatutnya dia berpisah. Okay, sepatutnya dia berpisah macam ni. Tetapi sebab dia tak ada gentian gelendung, maka kromosom homolog gagal berpisah. Dia tak boleh berpisah. Jadi bila tak berpisah tu kita panggil dia tak disjungsi deh Najwa deh. Bola tanya, kenapa dia tak disjungsi? Tak disjungsi ni maksud dia tidak berpisah. Okay, dia tidak berpisah. Orang panggil tak disjungsi. Jadi bila dia tidak berpisah, dia mengakibatkan bilangan kromosom tidak normal lah. Normal pun awak tak tahu berapa. Normal ni 40 ne kat. Orang normal ni 40 ne. Tapi dan ni kalau bilangan kromosom dalam sel badan kita. Tapi kalau dalam gamet dia akan jadi half. Dia akan jadi 23. Ada pelajar ke dia tak tahu pun normal tu berapa bilangan kromosom. Gamet normal pun dia tak tahu berapa. Ni nak oyak kawak hari ni. Ni kalau dalam sel badan, sel hati, sel pipi 40 ne kromosom. Orang normal. Tapi kalau dalam gamet, dalam sperma, dalam ovum 23 sebab dia separuh. Bahagi 2. 40 ne bahagi 2 dapat 23. Ni orang normal. Tapi sebab dia tak disjungsi, dia tidak berpisah, dia akan jadi kurang 1 atau terlebih 1. Dah kalau normal 23, maka bilangan kromosom jadi 22 atau 24. Dia kurang so atau dia terlebih so. Cikgu saya tak faham lagu mana dia boleh terlebih so kurang so. Ni lagu ni. Awak nampak tak? Ni kromosom homolog. Ni dalam bentuk kromosom homolog. Jadi sekarang dia nak berpisah. Cikgu akan kerak tengah. Tengok ni cikgu kerak tengah. Bila cikgu kerak tengah dia nak anafasa, dia sepatutnya dia akan gigi ni. Mung gi kok ni, mung gi kok nu, aku gi kok ni, hak gi kok ni. Tapi sekarang dia tidak berpisah. Awak nampak tak seekor ni tak berpisah? Sepatutnya dia berpisah macam ni. Sekarang dia tidak berpisah. Menyebabkan kok ni terlebih 1, alik ni kurang 1. Tu yang keluar gamet jadi 22 atau 24. Deh. Pelajar tahun lepas cikgu suruh hafal ni. Kalau meiosis 1, hafal lagu ni. Berlaku semasa anafasa 1. Apa dia? Kromosom homolog gagal berpisah. So bila dia gagal berpisah, orang panggil tak disjungsi. So apa jadi? Bilangan kromosom tidak normal. Berapa? Sama ada 22 atau 24. Ingat kromosom homolog masa meiosis 1. Okay, so jawapan awak sepatut semua ni. Semua ni jawapan awak ni. Sebab dia minta anafasa 1. Okay. Apa jadi kalau dia minta meiosis 2? Jadi kalau meiosis 2 kena sebutlah anafasa 2. Dan bentuk dia macam ni kak.
Dia bukan duduk dua-dua dah. Okey, jadi kalau bentuk dia lagu ni orang panggil kromatik kembar, gagal berpisah. Kalau awak panggil kromatik saja salah. Dia kena panggil kromatik kembar. Sebab apa? Sebab dia kembar ni. Tapi dia gagal berpisah. Fenomena apa? Fenomena tak disjungsi juga. Jadi akibat dia bilangan kromosom tidak normal iaitu 22 atau 24. Awak perasan tak jawapan hak ni serupa? Hak ni serupa, hak ni serupa, hak ni serupa. Sorry, hak ni tak serupa. Hak ni dengan hak ni tak serupa dua ni. Boleh ke tak? Tolong hafal benda ni, istilah ni. Kalau anak fasa 1 orang panggil kromosom homolog. Kalau anak fasa 2 orang panggil kromatik kembar. Ni gambar dia ni. Asal-asal dia duduk gini. Mana serupa dengan hak ni? Gambar dia macam ni. Jadi bila cikgu kerak tengah, dia akan jadi gini. Nampak tak kromatik kembar? Tapi sekarang dia tak berpisah. Dia duduk dua gitu. Ni orang panggil kromatik kembar tidak berpisah atau kita panggil dia disjungsi. Mesej lah. Okay. Itulah deh. Bola salahnya. Jadi ramai salah sini sebab apa? Sebab dia guna kromatik kromosom. Dia duduk guna tu. Kita nak kromosom homolog. Jelas ke tak? Jelas cikgu. Tu kesilapan awak belakang. Ramai salah ni. Okay, seterusnya soalan C. Soalan C ni, okay, awak pun kata, tadi tanya soalan pasal meiosis. Tiba-tiba lompat pergi ke soalan keimunan dia ni. Ni bab lain dia ni. Yes, dia boleh buat gitu soalan SPM. Bab soalan satu, tapi dia boleh cacah marba masuk soalan-soalan tu soalan ni. Selagi boleh dikaitkan. Okay, jadi komponen Y tadi lysosom. Komponen Y lysosom dijumpai dalam sel leukosit. Leukosit pun tak tahu apa. Leukosit ni ialah sel darah putih. Jadi lysosom ni dia ada banyak dalam sel darah putih. Terangkan bagaimana komponen Y membantu sel leukosit menjalankan tugasnya semasa proses fagositosis. Okay, jadi lagu mana komponen Y, lysosom ni membantu sel leukosit menjalankan tugasnya semasa proses fagositosis. Hak ni ramai tak boleh jawab sebab dia tak nampak kaitan dia dengan proses fagositosis. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok deh. Kita tengok proses satu-satu. Dia bagi dah hint sini. Dia suruh cerita pasal proses fagositosis. Okay, cikgu panggil nama deh. Tolong baca peringkat demi peringkat. Nombor 1. Daya Ain Yasmin. Baca nombor 1. Berapa dia ayat? Ain Yasmin ada ke tak? Mana Ain Yasmin ni? Nurul Nasuha ada? Ada cikgu. Okey, baca proses nombor 1. Sel fagosit mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria dan mengepung bakteria. Okey, nombor 2. Yoshini ada? Ada cikgu. Baca nombor 2. Pengingisan bakteria membentuk fagosom. Okey, nombor 3. Nur Farah Ainun. Fagosom bergabung dengan lisosom yang merembeskan lisozim ke dalam fagosom. Nombor 4. Aisyah Hanim. Bakteria di dalam fagosom dimusnahkan oleh lysozim. Nombor 5. Siti Munirah. Tak ada. Nik Nur Aizurin. Cikgu. Ha. Sorry. Fagosit menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercena keluar sel. Okey, kita baca. Kita fahamkan balik apa peringkat-peringkat fagositosis. Okey. Ni
Nombor 1 dia kata sel fagosit mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria dan mengepung bakteria. Dia kata sel fagosit. Warna pink ni, ini ialah sel fagosit. Siapa dia sel fagosit? Sel fagosit ni ialah sel darah putih. Jenis apa? Jenis gapo hak jenis makan ni secara fagositosis? Gapo sel darah putih? Hak dia ni makan. Dia ni adalah sel fagosit. Kita ada 5 jenis sel darah putih. Cepat. Monosit dengan Neutrophil. Yes, dengan Neutrophil. neutrophil. Kena ingatlah 2 ekor ni adalah sel darah putih yang memakan secara fagositosis. Jadi hak warna pink ni dia mungkin monosit ataupun dia adalah neutrophil. Jadi monosit dengan neutrophil ni dia akan mengunjurkan pseudopodium. Nampak ni? Ni dah pseudopodium dia, kaki palsu dia. Ke arah bakteria. Hak warna hijau ni bakteria. Jadi dia akan keluarkan kaki palsu dia dan dia akan kepung bakteria ni. Okey, yang kedua. Penginjesan bakteria membentuk fagosom. Injesan ni maksudnya telan. Telan dengan makan. Makan, telan. Makan dan telan. Jadi bila dia makan, dia telan bakteria, lalu terbentuklah fagosom. Jadi bentuk macam ni orang panggil fagosom. Bila dia telan bakteria tu, dia membentuk fagosom. Kemudian fagosom ni akan bergabung dengan lysosom. Nampak tak lysosom ni mari? Lysosom kan bentuk bulat tadi, dia kantung bentuk bulat. Jadi lysosom ni mari dan bergabung dengan fagosom. Okey, jadi dia akan merembeskan lysozim masuk dalam fagosom. Cikgu ulas sekali lagi, lysosom hak bulat ni dia mari dan bergabung dengan fagosom. Lalu membentuk fagolysosom. Nama dia lysosom bergabung dengan fagosom hak warna biru lalu menjadi fagolysosom. Fagolysosom. Bila dia gabung dua, dia jadi fagolysosom. Dan bila dia dah bergabung, maka lysosom pun merembeskan enzim lysozim. Jadi enzim lysozim tu akan memusnahkan, dia pecah-pecah. Nampak dah bakteria hijau ni pecah-pecah. Okay. Dia jadi pecah-pecah. Okay. Lepas tu bila dah pecah-pecah tu, fagosit menyingkirkan sisa-sisa yang dia tak nak, cerna pergi keluar sel. Jadi soalan ni tanya, terangkan bagaimana lysosom membantu leukosit. Leukosit ni kan sel darah putih tadi lah. Menjalankan fungsinya semasa fagositosis. Okay, jadi caranya ialah kita royak dulu. Kita cerita pasal lysosom je. Lysosom bergabung dengan fagosom membentuk fagolysosom. Bila dia dah jadi fagolysosom, lysosom akan merembeskan enzim lysozim masuk dalam fagosom. Lepas tu lysozim tu akan akan memusnahkan bakteria. Awak ambil jawapan sini je. Fagosom bergabung dengan lysosom membentuk fagolysosom. Lepas tu lysosom merembeskan lysozim. Lysozim pun cerna bakteria. Tu je jawapan dia. Daripada gambar ni saja. Boleh dah? Cerita dulu. Lysosom bergabung dengan fagosom. Jadi fagolysosom. Lysosom pun rembes enzim lysozim. Enzim lysozim pun mencerna bakteria. Boleh dah? Sebab kita nak 2 markah sahaja. So habis soalan 1. Okey, habis soalan 1. Kita pergi kepada soalan 2 dah. Soalan 2 ni pun teruk juga. Ramah hak salah. Hari tu cikgu bagi dah masa untuk dia study pasal enzim. Okey, kita tengok. Rajah 2.1 menunjukkan suatu mekanisme tindakan enzim. Dia cerita dah. Ni ialah mekanisme tindakan enzim yang dibantu dengan kehadiran P untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Dia kata dah. Ni ialah proses tindakan enzim. Dibantu dengan kehadiran P supaya dapat berfungsi dengan lebih berkesan. Ramah jawab, perencat lah, ngaruk, habis mengaruk jawapan. Okay, so sekarang kita tengok. Mana kita nak tengok ni? Kita tengok sini. Dia kata sesetengah enzim memerlukan cofactor.
untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Maknanya kalau ada cofactor ni, dia akan cepat lagi dia bertindak. Contoh cofactor ialah vitamin B dan ion magnesium. So kita pun back balik kepada soalan ni. Oh, dia kata dengan kehadiran P ni, dia akan jadi dengan lebih berkesan. So namakan P. Gapo P? P ni ialah cofactor atau ada sesetengah buku dia guna coenzyme. Jadi mana-mana betul lah cofactor atau coenzyme. Jadi P ialah cofactor. Okay, kemudian soalan bertanya, berilah satu contoh cofactor. Jadi dalam buku ni tergadah-tergadah kata, contoh cofactor ialah vitamin B atau ion magnesium. Vitamin B atau ion magnesium. Mungkin ada pelajar jumpa dalam Google ke apa ke untuk enzim sucrase, boleh. Dia mana-mana ni lah yang selagi logik tu kita terima. Okay, jelas deh. Kalau aktiviti enzim yang diperlahankan, kalau dia kata ini adalah gambar tindakan enzim akan jadi perlahan dihentikan, orang panggil perencat. Orang panggil perencat. Perencat ni maksud dia memberhentikan. Jadi contoh-contoh perencat ialah logam berat seperti plumbum dan merkuri. Boleh deh setakat ni? Semua jawapan cikgu semua dalam buku teks belakang. Jadi ramai hak jawab salah. Okey, seterusnya. Okey, lagi cikgu nak kait lagi sebelum cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Okey, awak nampak tak? Ni dia kata ni enzim sucrase. Bila ada AC belakang enzim. Apa cikgu kata dia enzim? Sebab dia ada tapak aktif. Nampak ni? Dia ada tapak ni, tapak aktif. Gapo tapak aktif ni? Okey, kita baca dah. Dia kata akan enzim adalah spesifik. Hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim boleh bergabung. Awak nampak tak? Hanya bentuk ni je boleh masuk sini. Sebab ini adalah substrat. Jadi substrat ni dia kena ada bentuk yang saling boleh masuk, saling berpelengkap. Boleh masuk bergabung dengan tapak aktif enzim. Jadi bila dia boleh masuk dengan tapak aktif enzim, sebab itulah kita kata tindakan enzim sangat-sangat spesifik. Tindakan enzim sangat-sangat spesifik. Dia hanya boleh masuk dengan gapo dia nak je. Okey. Dan cuba kita tengok lagi. Gapo lagi ciri-ciri dia? Dia kata struktur enzim kekal tidak berubah atau tidak musnah selepas tindak balas. Awak tengok deh, di akhir tindak balas ni enzim masih lagi bentuk macam ni. Enzim masih lagi bentuk macam ni. Maknanya dia tidak berubah, dia tidak musnah selepas tindak balas. Jadi apa fungsi enzim? Enzim ni sebenarnya ialah makin biologi. Bila kita guna dia ni fungsi dia untuk mempercepatkan tindak balas biokimia. Tapi kalau kita tambah lagi dengan cofactor, dia lagi cepat lagi tindak balas dia. 2 kali ganda cepat lagi. Sebab tu kalau awak tengok dalam sabun, dia tambah dengan cofactor supaya cucian jadi lebih bersih. Okay. Dan kemudian dia kata kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Lagu mana saya nak share tindak balas berbalik, awak nampak tak? Ni anak panah gi, ni anak panah kelik. Maknanya boleh gi, boleh kelik. Orang panggil tindak balas berbalik. Maknanya dia boleh jadi, dia boleh pecah balik. Jelas dah? Okay, jadi sebab enzim ni sangat-sangat bertindak dengan pantas, maka enzim hanya diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Dan dia tak habis. Apa dia enzim ni tak habis, tak musnah. Jadi enzim ni boleh diguna semula berulang-ulang kali. Bila baca nota tu lagu ni lah orang faham. Baca dengan tengok rajak. Barulah faham. Ni baca saja tak faham gapo. Okay, soalan seterusnya. Yang ni ramai salah, dia tak faham gapo dia baca. Rajah 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji, dia kata dah sini, kesan pH terhadap hidrolisis ampaian putih telur. Ampaian putih telur yang dididihkan oleh enzim pepsin. Dia royak siap lagi dalam soalan ni. Dia kata ampaian putih telur ni ada protein. Telur-telur ni protein. Okey, ampaian putih telur diisi dalam setiap 5 tiup. Dia masuk dalam tiup ni. Sepanjang 50 mm di awal eksperimen.
Bila dia buat selepas 24 jam, dia tubik result macam ni. Kalau gelas tiup ni orang panggil gelas tiup ni tiup kaca. Tiup kaca A dia jadi kurang 36. Tiup kaca B kohor kurang lagi jadi 34. Tiup kaca C jadi kohor kurang lagi 20. Tiup kaca D kurang sikit lah 45. Tiup kaca E langsung tak berubah. Okay, so soalan apa tanya? Pada tiup kaca mana enzim pepsin bertindak dengan cekap? Jadi awak kena ingat, awak kena baca molek panjang asal dia 50. Jadi dalam tiup kaca tu ada ampaian putih telur. Telur ni protein. Tidak kita masuk dengan kita didih dalam enzim pepsin ni. Dalam ni ada enzim pepsin ni. Ni enzim pepsin ni. Jadi pepsin akan bertindak ke atas protein. Jadi bila dia bertindak ke atas protein, dia akan jadi kohor kecil, kohor pendek. Dalam gambar ni pun tunjuk dah. Tu cikgu kata awak ni tak baca soalan, tak tengok stimulus. Awak tengok dah ni, oh ni 50, ni kohor pendek. Maknanya pepsin sudah bertindak ke atas protein. Jadi awak pun tengok soalan dia tanya pada tiup kaca mana enzim pepsin bertindak dengan cekap. Mestilah awak cari hak paling pendek. Jawapan dia tiup kaca C. Ada pelajar jawab tiup kaca D lah, B lah. No, ayatnya dia tak faham konsep. Dia masuk kelas bio buat gapo tahu 2 tahun dia bazir masa dia. Apa tak ambil kelas akaun ke, kelas lain ke. Cikgu nak kecek dengan orang lagu ni. Dia belajar saja, dia tak tahulah dia belajar gapo masa dia form 4 dulu. Jadi pepsin bertindak ke atas protein menyebabkan panjang ampaian jadi kurang. Dalam gambar tunjuk dah. So awak pun cari hak paling pendek sekali ialah tiup kaca C. Jadi tiup kaca C itulah enzim pepsin bertindak dengan cekap. 1 markah. Okey. Seterusnya. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut lagi, cikgu ada pesan ke awak baca benda ni. Awak kena tahu banyak faktor yang mempengaruhi tindakan enzim. Antara faktor tersebut ialah suhu. Yang kedua pH. Yang ketiga kepekatan enzim. Yang keempat kepekatan substrat. Jadi kita hari ni cikgu tanya kesan pH. Jadi kita baca dulu. Aktiviti enzim sangat-sangat dipengaruhi oleh pH larutan persekitaran. Pada lazimnya semua enzim bertindak dengan paling berkesan pada pH yang optimum. Maksud dia enzim ni dia bertindak dengan cepat, dengan cekap, dengan berkesan kalau kita guna pH yang optimum. Maksud dia pH yang sesuai dengan dia. Macam awak lah. Awak nak saing orang, mesti awak cari saing hak serupa dengan awak. Serupa dengan awak, malah serupa awak. Awak saing lah. Rajin serupa awak saing. Dia kena tengok perangai kita serasi ke tak dengan dia. Supaya awak gawe lah. Awak mesti cari orang serasi dengan awak. So sama dengan enzim ni. Enzim ni dia nak pH yang optimum. Barulah boleh bertindak dengan berkesan. Yang kedua, kebanyakan enzim berfungsi paling cekap dalam pH 6 hingga 8. Hak ni paling cepat dia bertindak. Tetapi dia, setiap enzim ni dia ada pH masing-masing. Contoh, enzim amilase ailio. Ailio dalam mulut awak tu, dia ada enzim amilase. Dia berfungsi dengan cekap pada pH 0.8. Jadi sebab tu kalau kita tengok, bila buat graf, nampak ni? 0.8. Ambil pembaris, garis. Oh, betul-betul atas 0.8. Maknanya enzim amilase dalam ailio awak ni, dia nak pH 0.8. Sebab tu dia paling tinggi dekat sini. Dekat 0.8. Okay. Kalau enzim pepsin, ni pepsin ni dia dalam perut kita. Enzim pepsin dalam perut kita, dia nak berapa? So awak pun ambil pembaris jatuh atau berapa? Lebih kurang dalam 1.5 hingga 2.5. Enzim pepsin, dia nak pH berasid. 1.5 hingga 2.5. Sebab tu bila awak lambat makan, awak diet ke, awak lambat makan ke, awak rasa asid naik ke tekak awak. Awak rasa nak muntah. Asid lah tu. Sebab apa? Ni enzim pepsin ni. Okay, dia berasid.
Okey, kalau enzim tripsin hak duduk dalam duodenum, dia nak dalam medium alkali. Duduk sini. Berapa? Okey, 8.5. Tolong hafal lah, tolong hafal. Awak sepatut kata-kata 5, awak malu kat orang. Budak tepak ingat benda ni. Awak malu kat orang je awak ni. Pepsin awak tak tahu pH berapa. Pepsin ni dalam perut. Bila perut, ingat sakit perut tu buat apa? Gastrik. Buat apa gastrik acid? Ingat gitu. Okey. Jadi, jadi soalan ni pun tanya. Okey, soalan nombor 2. Dia kata selepas 24 jam, didapati tiada sebarang perubahan pada panjang ampaian putih dalam tiup kaca E. Awak tengok soalan, awak tengok tiup kaca E ni still 50. 24 jam pun duduk panjang tu juga 50. So kita pun kena fikirlah, terangkan apa jadi gitu. Jadi ikut formula akak cikgu. Apa tiup kaca E ni? Tiup kaca E ni apa dia tak boleh berubah? Okey, jadi mungkin berlaku perubahan nilai pH yang ekstrim. Mungkin kita bubuh dia dalam pH yang tak kena dengan dia, yang ekstrim lah. Kau apa cikgu yang ekstrim? Okey, tadi cikgu kata ke, kalau pepsin ni dia nak 1.5 hingga 2.5. Mungkin tiup kaca E ni awak pergi bubuh pH 8. pH 8 ni sangat-sangat ekstrim lah, tak sesuai dengan dia. Okey, so bila tak sesuai, kenapa? Apa jadi? Kita ceritalah, kita kata perubahan nilai pH yang ekstrim akan mengubah cas pada tapak aktif enzim dan permukaan substrat. Cikgu saya tak faham. Tengok ni. Awak nampak tak? Ni contoh dia bagi. Katakan contoh ni enzim. Cas dia negatif. Substrat cas positif. Tiba-tiba awak pergi tukar pH dia. Awak pergi gelenyar, pergi tukar pH 8. Jadi pH 8 tu akan menyebabkan cas ni jadi berubah. Daripada negatif jadi positif. Hak positif ni memang positif pun. Jadi awak belajar ke dalam fizik. Boleh ke cas positif? Tak boleh, dia kena positif negatif baru dia takut. Jadi nampak tak? Cas positif. So boleh tak dia nak bergabung? Tak boleh. Jadi dia kata perubahan nilai pH akan mengubah cas tapak aktif enzim. Dia ubah dia lah. Daripada negatif jadi positif. Dia ubah belakang pada permukaan enzim, pada permukaan substrat. Ini menyebabkan kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Dia tak boleh bergabung. Dia tak boleh nak bergabung gini. Jadi bila dia tak boleh bergabung gini, tak ada kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Okay. Bila tidak dapat dibentuk, orang kata enzim dinyah, ni. Jadi dia akan selain daripada tu dia akan memutuskan ikatan kimia. Nampak tak? Sebelum ni jadi gini, tiba-tiba jadi putus habis. Putus. Nampak ni? Putus. Memutuskan ikatan kimia struktur protein. Jadi bila dia putus-putus, kita panggil enzim dinyah asli. Jadi bila enzim dinyah asli, maka tiada tindak balas yang akan berlaku. That's why dia masih lagi 50. Panjang duduk setara tu asal-asal lagi. Faham ke tak ni? Faham ke tak? Cikgu tanya faham pun tak jawab. Cikgu tanya soalan pun tak jawab. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Jadi apa tu? Royak dulu. Mungkin dia berada dalam pH yang tak sesuai. Yang tak sesuai ni orang panggil pH ekstrim. Jadi bila duduk dalam pH ekstrim, berlaku perubahan cas pada tapak aktif enzim dan pada tapak substrat. Jadi berubah. Okay, jadi selain daripada tu dia akan memutuskan ikatan kimia ni. Dia putus habis ni ikatan kimia. Bila putus-putus kita panggil enzim dinyah asli. Jadi bila enzim dinyah asli, maka kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk dan menyebabkan tiada tindak balas yang berlaku. Okey, jelas tengok ni. Bila positif, mana boleh bergabung? Jadi tak ada tindak balas. Enzim tidak boleh berfungsi sebab sudah dinyah asli dah. Sebab tu dia duduk setara tu 50. Okay, habis soalan nombor 2.
Cikgu mengaku selalu. Soalan 2 tu soalan cikgu je buat. Jadi cikgu kecewa lah bila awak tak boleh buat juga. Tak faham soalan rupanya. Okey, soalan 3. Rajah 3.1 menunjukkan suatu tumbuhan daratan. Okey, ni tumbuhan daratan lah. Namakan aras organisasi bagi X. 2 orang je betul soalan ni. Daripada 57 orang calon 3 kelas, 2 orang je betul. Namakan aras organisasi bagi X. So kita pun tengok gambar. Oh, semua ni. Oh, dia adalah X. X ni apa? Oh, X ni akar. So apa? Akar ni apa? Akar ni aras dia ialah organ lah. Cikgu saya tak faham cikgu. Okey. Mu tahu dok tajuk ni ke? Tajuk bab 2 tika tepak. Bab mula-mula tika tepak. Ni cikgu ambil daripada buku teks tika tepak ni. Okay, kita baca dulu. Sistem dalam tumbuhan dibahagikan kepada sistem pucuk dan sistem akar. Sistem pucuk, kalau alik atas ni alik atas ni kawasan ni belakang, orang panggil sistem pucuk. Kalau duduk bawah, orang panggil sistem akar. Okey, sistem pucuk ni dia ada apa? Dia ada batang. Dia ada daun, dia ada pucuk, dia ada bunga. Yalah dekat pucuk-pucuk ni dah, hujungnya ada pucuk. Okey, ada bunga, ada pucuk, ada buah. Dia duduk dalam sistem pucuk. Okey, jadi batang, daun, pucuk, bunga, buah adalah organ. Okey, kita baca lagi. Batang dan ranting menyokong daun pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang banyak semasa proses fotosintesis. Manakala bunga pula terlibat dalam pembiakan tumbuhan. Okey, kita masuk sistem akar pula. Sistem akar terdiri daripada semua akar. Akar. So akar ini ialah organ. Awak tahu organ manusia tapi bila masuk tumbuhan awak tak tahu organ. Okey, gapo cikgu saya tak faham juga. Okey, dia gini Kak. Kalau dia tanya aras organisasi ni dia start dengan sel dulu. Sel akan jadi tisu, tisu akan jadi organ, organ akan jadi sistem, sistem akan jadi organisma. So kena tahu ke apa sel ni? Sel ni ialah unit binaan asas kehidupan. Maknanya kita ni terbina daripada sel. Sel ni ialah unit asas kehidupan. Tak ada sel tak jadi manusia. Tak ada sel tak jadi tumbuhan. Tak ada sel tak jadi haiwan. Okay, jadi sel-sel ni ialah unit binaan asas kehidupan bagi semua organisma. Okey, siapa ni nak catch cikgu ni? Siapa on audio ni nak catch cikgu? Ada apa nak tanya? Sedap lagu dah. Kita sama-sama dengar lagu dia belakang malam ni. Siapa tu? Acu sayang awak PM ke sayang awak ni. Dia tak khabar kok dia belajar bayu sambil dengar lagu tu. Kita pakat dengar lah kau lagu dia. Okay. Daripada sel dia akan jadi tisu. Tisu ni ialah sel-sel banyak-banyak serupa menjalankan fungsi sama. Contoh macam ni, cikgu kata ni ialah sel. Sel darah merah. Okay. Sel darah merah. Sebab apa ni kita panggil semua ni sel darah merah? Sebab ni sel yang sama unit asas bagi kehidupan bagi maknanya kalau dia dalam keadaan bentuk yang sama, itu dah kita panggil sel. Lepas tu bila dia banyak sel pula, banyak macam-macam sel ada. Sel darah putih, sel darah merah, sel platelet tu, kita panggil dia tisu. Dia membentuk tisu darah merah. Nampak tak? Nama dia sel darah merah. Tapi bila dia ada macam-macam sel, sel darah putih, sel darah merah, platelet, dia akan jadi tisu. Okey? Tisu darah. Bukan tisu darah merah dah, cikgu potong. Tisu darah. Sel serupa yang menjalankan fungsi sama. Bila tisu macam-macam tisu pula, macam-macam tisu, berlainan tisu bergabung bersama-sama, dia akan jadi organ. Contoh, tisu darah tu akan membentuk organ jantung.
Organ-organ tu pula dia akan jadi membentuk satu sistem. Sistem peredaran darah. Dan sistem tu akan bergabung macam-macam sistem, ada 14 sistem, jadilah organisma manusia. Jadi macamlah pokok tadilah. Apa-apa sajalah sel. Sel apa? Sel flowworm ke sel apa-apa bergabung jadi tisu vaskular. Tisu vaskular jadi apa? Jadi organ daun, duduk dekat daun. Organ daun tu akan jadi sistem, ikutlah sistem pengangkutan ke sistem apa dalam tumbuhan. Lepas tu jadilah organisma pokok. Boleh dah? Ni 2 orang je betul. Okey, seterusnya soalan 2. Terangkan adaptasi P. Terangkan adaptasi P bagi meningkatkan pengambilan air dan garam mineral daripada tanah. Terangkan adaptasi P. So cikgu tengok, P. P ni tubik-tubik macam ni. Tubik-tubik macam ni. P. Okay, so kita pun cari soalan. Cari gambar. P. Cikgu kata P. Ni. So kita pun tukarlah. P rambut akar. Jadi terangkan apakah adaptasi rambut akar bagi meningkatkan pengambilan air dan garam mineral daripada tanah. Cikgu ada cerita ke awak? Masa bengkel-bengkel, cikgu pernah beri soalan macam ni. Cikgu kata nak adaptasi. Bila adaptasi, mu kena beri ciri dengan terang fungsi dia. Dan cikgu masih ingat. Ada dari soalan PBDB1. Cikgu Rosli nak buat tubik dah. Pun tak boleh buat juga. Tu macam mana awak dapat markah tinggi masa PBDB1? Tapi masa teraya tak boleh jawab. Jadi dia tanya apakah adaptasi rambut tu, rambut akar tu. Jadi jawapan dia duduk sini je. Ni je jawapan dia duduk sini. Yang pertama, mempunyai, awak nampak tak dia ada banyak ni. Tuhan buat banyak akar ni. Jadi mempunyai unjuran yang panjang atau mempunyai unjuran yang banyak. Cikgu kata dah benda ni kalau kecil-kecil banyak-banyak tak ada benda lain. Menambahkan JLP untuk gapo? Untuk penyerapan air dan garam mineral. Dia tak boleh jawab menambahkan JLP saja, tak ada markah. Dia kena menambahkan JLP, jawab habis jumlah luas permukaan untuk serap air dan garam mineral lagi banyak. Okey, yang kedua cikgu ambil jawapan sini. Dia kata sel rambut akar tidak dilapisi oleh kutikel. Dia tak ada lapisan kutikel dalam tu. Jadi untuk gapo? Supaya dia mudah air masuk. Supaya penyerapan air dan garam mineral berlaku dengan cepat dan mudah. Bila tak ada banyak lapisan, air mudah masuk. Okey, lagi cikgu ambil jawapan sini. Dalam sel rambut akar tu dia ada vakuum yang besar. Vakuum. Ingat sel tumbuh hair? Sel tumbuh hair dia ada vakuum tu. Jadi air akan masuk dalam ni belakang. Jadi dia ada vakuum yang besar. Vakuum ni untuk menyimpan air dan garam mineral lebih banyak. Ataupun memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Sebab apa? Air akan masuk dalam vakuum. Semua jawapan cikgu semua dalam buku teks. Tak ada cipta-cipta sendiri, tak ada. Ada nak tanya setakat ni? Cikgu bagi peluang tanya ni, tanyalah. Faham ke tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, seterusnya. Ni pun ramai tak boleh jawab. Ni memang langsung tak ada seorang pun betul. Nyatakan satu perbezaan antara tisu Q dan tisu R yang terdapat dalam X. So kita pun tengok rajah balik. Rambut akar cikgu teredah saat ni rambut akar P. Okey, Q ni gapo tengok? Q ni duduk dalam, duduk sini. R ni duduk luas sini. Okey, jom kita tengok. Mana? Duduk dalam ni. Okey, Q adalah endodermis. Ingat dah cikgu ada royak kau duduk dalam endodermis. Endodermis. Okey. Kalau dia duduk luar ni, duduk luar ni ialah
epidermis. Duk dalam endodermis. Kalau duk luar sini, epidermis. So label dululah. Okay. Sekarang kita nak cari perbezaan. Perbezaan antara tisu Q dan R. Okay, jadi kita pun tengok deh. Cikgu ambil jawapan sini ya. Cikgu ambil dalam buku nota kata 5 teks. Cikgu cari apa beza epidermis dengan endodermis. So kita baca. So apa bezaan dia ialah. Sekejap kita cari. Mana ni? Epidermis. Endodermis tu sebenarnya. Okey, endodermis. Nampak tak dia kata sebahagian besar sel endodermis mengalami penebalan suberin atau lignin pada dinding yang membentuk jalur Kasparian. Ada tak sini dia kata dia ni tebal sebab gapo? Tak ada. Endodermis ditebalkan oleh suberin atau lignin, manakala epidermis tiada penebalan lignin atau suberin. Senang, cikgu ambil dah buku teks je. Endodermis mengalami penebalan suberin atau lignin, manakala epidermis tidak ada. Boleh dah? Kena tahu ni. Mana tempat cikgu cari jawapan. Cikgu cari jawapan sini. Cikgu ambil jawapan sini. Okay, dekat poin endodermis. Cikgu pun cari dah ni. Ada tak dia royak penebalan? Tak ada. So tak ada lah. Yalah dah. Okay, cara yang kedua ialah kita tengok gambar. Tengok gambar. Endodermis ni duduk mana? So kalau kita tengok endodermis ni duduk dalam. Dia duduk antara siapa? Dia duduk antara korteks dan silinder vaskula. Dia duduk antara ni silinder vaskula. Dia duduk tengah ni. Antara sini korteks, ni korteks. So dia duduk tengah-tengah ni. Iaitu antara korteks dan silinder vaskula. Manakala epidermis duduk paling luar. Duduk luar sekali ni. Nampak ni? Duduk luar sekali mana kelabu ni. Okey. Jadi siapa-siapa jawab lagu ni cikgu reject. Epidermis terletak di luar. Betul. Tapi sebab dia kata endodermis terletak di dalam. Salah lah. Dalam tu mana? Antara korteks dan silinder vaskula. So kita nampak ni, dia duduk sini. Dia duduk hak hitam ni. So ni ialah silinder vaskula. Ni silinder vaskula. Alah, dia gegak. Ni. Ni silinder vaskula. Ni korteks. So dia duduk hak hitam ni. Dia duduk tengah-tengah. Okay dah? Okay. Ni soalan B. Soalan B ni pun masuk dah dalam soalan ke apa modul coaching kau tak silap cikgu. Tapi awak tak boleh jawab juga. Okay, soalan 3.2. Rajah 3.2 menunjukkan bagaimana suatu spesies tumbuhan di hutan mendapat nutrien. Soalan ni tanya, huraikan penyesuaian nutrisi. Cikgu tahu soalan ni lebih kurang serupa dengan buku SBP. Ada siapa beli modul SBP tu dia kata serupa. Dok, memang serupa soalan tapi cara tanya tu lain. Skema pun lain. Skema pun lain. Dia tanya huraikan penyesuaian nutrisi tumbuhan tersebut. Okey, so kita baca dulu. Tumbuhan ni tumbuhan apa? Tumbuhan ni ialah tumbuhan jenis karnivor. Mampu mensintesis makanannya sendiri dengan menjalankan fotosintesis. Walaupun dia ni adalah karnivor, tapi awak nampak tak dia warna hijau. Jadi bila dia warna hijau, dia ada pigmen klorofil, dia boleh buat fotosintesis. Tumbuhan karnivor merembeskan nektar dan mempunyai kelonsong. Ni dok mempunyai nektar. Dia tu kata merembes kelonsong. Orang merembes nektar. Nektar ni dia macam cecair. Jadi dia ni merembes nektar dan dia ni berbentuk macam kelongsong untuk memerangkap mangsa dia iaitu serangga. So nampak tak serangga ni? Okay. Mangsa akan dicernakan dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Jadi bila dah cerna tu, dia akan jadi baja lah. Dia akan jadi nitrogen kepada tumbuhan ini. Jadi nitrogen ni lah yang digunakan oleh pokok tu sebagai baja dan dia boleh hidup membesar.
Jadi dia ni dapat membantu tumbuhan karnivor yang hidup dekat kawasan yang kurang sumber nitrogen. Jadi dia sama je lah dengan pokok pokok perangkap lalak Venus ni. Sama je. Dia boleh merembeskan nektar, perangkap serangga, dia keluarkan enzim pencernaan lalu mencerna serangga menjadi nitrogen. Jadi jawapan dia jadi gini. Apa pokok tu? Koyak dulu. Ini adalah tumbuhan karnivor atau periuk kera yang boleh merembeskan nektar dan dia ada kelonsong untuk memerangkap serangga. Serangga yang terperangkap akan dicerna oleh jus pencernaan lalu menjadi nitrogen. Jadi nitrogen itulah yang membekalkan baja ataupun nitrogen kepada tumbuhan karnivor dan membantu pertumbuhan tumbuhan. Okey. Tapi untuk pengetahuan awak, tahun lepas, tahun sebelum ni, yang sebelum ni lah, sebelum PKP itu, tular dekat Facebook, orang buat, dia kata disebabkan Aidilfitri bakal menjelang, we wish to state that lemang periuk kera. Ada orang buat lemang menggunakan periuk kera. Ni awak nampak tak lemang? Dia guna kelongsong periuk kera tu. It's not a wise option to opt for during the festive season. Selain daripada they are the endangered species or functionally important in our ecosystem, we ought to let you in on one more secret. Memang ramai yang sengaja pergi cari periuk kera ni, pakak buat lemang dalam periuk kera. Jadi awak kena tahu periuk kera ni sebenarnya adalah tandas tupai dan kelawar. Tandas tupai dan kelawar. Gapa dia? Dia ni tepat berok, tupai dengan kelawar. Cuba baca ni. Periuk kera yang dikerunjungi oleh kelawar mempunyai lebih banyak nitrogen di dalam daun mereka berbanding tumbuhan kawalan. Najis kelawar boleh menyumbang sekurang-kurangnya 34 daripada keperluan nutrien untuk periuk kera. Janganlah memakan najis. Sebab dalam ni jambe untuk periuk untuk tupai dan kelawar berok. Rajin tak? Okey, lemang dalam periuk kera ni. Tak, cikgu. Tak ajin cikgu. Tak pernah. Baru tahu deh. Betul tak? Baru tahu. 2 tahun lepas tular, pakak cari habis. Pakak pergi cari sebab tular dekat ni lah dalam berita dalam ni ada orang jual lemang dalam periuk kera. Jadi pakak lagi beli, bukan pergi beli, pergi cari. Masuk hutan cari periuk kera, pakak jual periuk kera kosong ni, pakak buat lemang. Jadi kalau buat macam ni lama kelamaan dia akan pupus lah. Dia akan pupus. Okey. Jelas dah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 4. Okey, soalan 4 ni pun ramai salah juga. Okey, Rajah 4.1 menunjukkan pokok padi. Dia ada ni, pokok padi yang tumbuh dalam air bertakung. Pokok padi kan memang tumbuh dalam air bertakung. Okey. So dia pun tunjuklah gambar ni tanah, ni waterlogged, air bertakung, ada pokok padi. Okey, ni struktur daun. Akar ni duduk dalam air bertakung. Okay, soalan tanya, namakan jenis respirasi sel yang berlaku pada struktur X. X ni daun. Daun ni banyak oksigen duduk di udara. Oksigen belaka. Apa awak jawab kau si kodenya? Okay, jadi namakan jenis respirasi sel yang berlaku pada struktur X. Struktur X ni daun. Jadi respirasi dia ialah respirasi aerob. Okay, respirasi aerob ni apa? Yang berlaku dengan kehadiran oksigen cukup. Oksigen ada, maka berlakulah respirasi aerob. Apa dia cikgu respirasi aerob? Okay, proses penguraian glukosa. Bakar glukosa dengan kehadiran oksigen cukup untuk menghasilkan tenaga kimia. Oksigen yang ada tu digunakan untuk mengoksidakan glukosa. Maknanya guna untuk membakar glukosa. Lalu menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga kimia. Bila awak buat respirasi sel aerob ni, inilah contoh bila pokok dapat oksigen, bila kita tengah belajar, bila kita tidur, semua-semua tu bila cukup oksigen kita akan buat respirasi aerob.
Bila awak buat anaerob? Bila tanpa kehadiran oksigen atau oksigen tak cukup. Kehadiran oksigen sedikit, maka kita akan buat anaerob. Anaerob ni ada jenis-jenis dia. Dia ada, kita panggil fermentasi. Dia ada fermentasi asid laktik, ada fermentasi alkohol. So dia bagi contoh macam awak buat aktiviti cergas, berlari, berenang, berbasikal, awak akan buat anaerob. Ataupun pokok yang ditenggelami air, sama ada sebab banjir ke, memang pokok tu hidup dalam air ke, maka dia akan buat respirasi anaerob. Jadi gambar ni tunjuk daun. Daun tu banyak oksigen. Respirasi aerob. Ni pengamal salah. Sebab apa? Sebab dia jawab anaerob. Sebab apa? Dia terbolah. Dia tak tengok struktur X. Okey, seterusnya. Terangkan kepentingan proses tersebut. Proses ke apa cikgu? Proses aerob saat ni lah. Aerob saat ni ke apa? Aerob saat ni ialah dia nak bakar glukosa untuk menghasilkan tenaga. Tenaga gapo cikgu? Tenaga kimia. Jadi tenaga kimia ni untuk gapo? Untuk gapo-gapo lah. Pokok tu nak buat mitosis, untuk buat pertumbuhan, untuk pembiakan. Jadi awak jawab dulu, apa hasil daripada proses tu? Menghasilkan tenaga. Apa fungsi tenaga? Menjalankan mitosis, pertumbuhan, pembiakan. Kena fokus kepada pokok tu lah. Jadi pelajar ramai jawab ni menghasilkan tenaga, tapi bila masuk ayat kedua ni dia tak boleh jawab. Jadi tenaga tu digunakan oleh pokok untuk buat mitosis, untuk bertumbuh, untuk membiak. Dia nak tenaga. Okay. Kalau contoh macam manusia, cikgu nak bakar glukosa. Mari mana glukosa? Kalau untuk manusia dengan haiwan, glukosa tu kita akan peroleh daripada makanan kita yang ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat, roti, nasi ada karbohidrat. Karbohidrat tu glukosa. So situlah kita akan bakar glukosanya. Okay, tapi kalau tumbuhan cikgu, glukosa mari mana? Glukosa untuk tumbuhan hijau diperolehi apabila tumbuhan melakukan fotosintesis, menghasilkan glukosa. Glukosa itulah dia akan bakar untuk hasilkan tenaga. Tenaga digunakan untuk buat mitosis, pertumbuhan, pembiakan pokok tu. Sebab tu kalau pokok tu dia tak boleh buat fotosintesis, dia akan jadi kau kecek tu. Pokok tu kurang buat fotosintesis, jadi tak cukup tenaga. Bila tak cukup tenaga, pertumbuhan dia jadi terbantut. Dia tak boleh nak membiak, dia tak boleh nak buat mitosis. Okey, seterusnya. Nyatakan dua perbezaan proses yang berlaku pada struktur X, struktur Y berdasarkan aspek berikut. Soalan we siap-siap ada aspek gapo. Okay, so kita back balik. X tadi gapo dah? X tadi daun, Y tadi akar. Okay, so cikgu tulis dulu. X tu daun tu ada banyak oksigen. Okay, Y tu akar yang tenggelam dalam air, so oksigen dia kurang. Jadi dia tanya boleh tak dia nak pecah glukosa? Boleh, tapi ada tapi dia, tapi apa ni? Okay, sorry dah. Tapi hak ni kalau daun penguraian glukosa dia lengkap sebab cukup oksigen. Tulis lengkap je. Okay, tapi kalau akar cikgu tak cukup oksigen, penguraian glukosa tidak lengkap. Tulis gitu je. Gitu je, lengkap dengan tak lengkap je. Apa cikgu? Sebab Y tu tergelar dalam air. Oksigen tak cukup. Jadi dia buat penguraian glukosa tidak lengkap. Okey. Berapa jumlah tenaga yang dihasilkan? Okey, kalau respirasi aerob, jumlah tenaga dia 2, 8, 9, 8. Tulislah unit dia. Kilojoule atau 38 ATP. Cikgu rasa Alia Batrisha kot 2988 ke dia tulis. 2898 kilojoule bersamaan dengan 38 ATP. Okey, kalau yang tak lengkap ni mungkin kena tengok molek-molek. Kalau fermentasi alkohol 210. Kalau fermentasi asid laktik 150. Soalan cikgu, kalau akar pokok ni dia ni fermentasi alkohol ke fermentasi asid laktik? Aina Syafiqah.
Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol. So kena jawab ni lah. 210 kilojoule bersamaan dengan 2 ATP. Tak boleh guna 150 ni. Buat apa cikgu? Sebab ni fermentasi asid laktik duduk dekat kaki awak, otot awak tu bila awak buat aktiviti cergas. Kalau fermentasi alkohol 210 kilojoule bersamaan dengan 2 ATP. Okay, jelas deh. Ada nak tanya tak setakat ni? Sebelum cikgu berinjak kepada soalan seterusnya. Ada nak tanya? Cikgu bagi peluang untuk tanya apa-apa. Tak ada. Cikgu tanya pun tak jawab. Ada cikgu. Tak ada. Okey, seterusnya lagi. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut juga, cikgu terang ni sikit fermentasi ni. Okey, tadi cikgu kata fermentasi ni dia bawah respirasi anaerob. Bawah respirasi anaerob maknanya tak cukup oksigen. Okey, kita baca dulu. Proses penguraian glukosa yang tidak lengkap berlaku dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Sebab tu dia panggil tak lengkap sebab oksigen tak cukup. Okey. Mula-mula dia akan buat glikolisis dulu. Apa dia glikolisis? Iaitu piruvat yang terhasil akan menjalani. Okey, dia maksudnya dia akan bakar dulu glukosa. Dia tukar dulu glukosa jadi piruvat. Bukan dia bakar dia tukar dulu. Maknanya sebelum dia nak masuk fermentasi tu dia akan buat dulu glikolisis berlaku, iaitu glukosa ditukar menjadi piruvat. Bila dah jadi piruvat ni barulah dia akan tengok sama ada dia nak buat fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Jadi kalau fermentasi alkohol ni dia adalah proses penguraian glukosa yang menghasilkan etanol. Etanol ni adalah sejenis alkohol, karbon dioksida dan tenaga. Jadi ingat kalau fermentasi alkohol ni mestilah dia hasilkan etanol. Etanol tu alkohol. Lagi dia menghasilkan karbon dioksida dan tenaga sebanyak 210 kilojoule bersamaan dengan 2 ATP. Nampak dok sini cikgu tak tambah oksigen. Kenapa tak tambah oksigen? Sebab oksigen tak ada atau oksigen tak cukup. Kalau jenis fermentasi asid laktik, kenapa dia panggil fermentasi asid laktik? Sebab dia menghasilkan asid laktik dan tenaga. Berapa banyak cikgu? 150 bersamaan dengan 2 ATP. Serupa 2 ATP. Tapi nilai dia lain-lain. Okey. Apa dia fermentasi alkohol ni? Okey, kalau fermentasi alkohol ni biasanya kita buat dalam yeast lah. Buat roti, buat kek, yeast dan selain pada tu buat dalam tumbuhan. Bila? Apabila pokok tu tenggelam dalam air, especially macam pokok padi tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen lalu menyebabkan dia terpaksa melakukan fermentasi alkohol. Etanol yang terhasil banyak-banyak akan dihasilkan dalam tisu semasa proses fermentasi adalah sangat toksik kepada kebanyakan tumbuhan. Sebab tu kalau awak tengok lepas banjir, macam contoh banjir di Shah Alam lepas banjir pokok yang tenggelam banyak hari dia akan mati lepas ni. Dia akan mapuh lepas ni. Pokok-pokok yang tenggelam oleh banjir 3-4 hari tu, dia akan mapuh. Apa dia mati? Sebab masa dia tak cukup oksigen tu, akar-akar pokok akan buat fermentasi alkohol. Jadi etanol yang terhasil tu, dia adalah sangat-sangat toksik kepada tumbuhan. Sebab tu bila lepas banjir macam ada air sikit-sikit, awak lalu dekat kawasan tu, awak akan bau masam. Awak akan macam bau busung gitu. Sebab apa tu? Itu adalah bau etanol. Bau masam tu bau etanol. Jadi biasa kalau pokok-pokok yang terendam tu mapuh. Dia akan mati selepas banjir. Sebab tu kalau awak tengok dalam gambar-gambar siapa-siapa hak tanah keladi, tanah kaktus tu, banjir dia pergi selamat keladi dulu. Dia akak habis keladi-keladi pokok kaktus letak atas bumbung. Dia sayang. Okey. Tapi pokok padi apa dia tak mampu? Sebab padi ni dia sudah ada toleransi yang tinggi terhadap etanol.
Pokok padi ni dia sesuai. Dia memang hidup dalam air. Jadi dia ada toleransi yang tinggi terhadap etanol, iaitu dia boleh menghasilkan banyak enzim alkohol jenis dihidrogenis. Pokok padi itu sendiri boleh menghasilkan enzim dihidrogenis yang boleh memecahkan molekul etanol menjadi tidak bertoksik. Jadi sebab tu pokok padi ni dia boleh duduk dalam keadaan waterlogged, keadaan air yang bertakung. Tapi kalau pokok lain, mapuh. Jelas dah. Okey, seterusnya. Rajah 4.2 menunjukkan seorang suri rumah sedang menyediakan dough untuk membuat roti. Ni pun cikgu bercedah. Okey, so dia kata bahan-bahan yang dia guna ialah 350 gram gandum, 125 ml air, 1 sudu gula, 6 gram yeast dan 3 biji telur. Kalau awak tak percaya, awak boleh Google, awak guna resepi ni memang jadi roti. Sebab ni memang kita dah Google dah pun. Okay, kita dah tengok dah, memang jadi roti. Okay, dia katanya cadangkan cara-cara yang boleh dilakukan untuk menghasilkan roti yang lebih gebu. Jadi dah roti ni, tapi kita nak roti yang lebih gebu dan lembut melalui proses fermentasi. Okey, jadi awak ni, awak dapat dah benda ni dia widah dah soalan. Awak cuma tambah ya, tambah. Okey, jadi sebelum kita pergi, cikgu tunjuk nota ni dulu. Tadi kan cikgu kata tadi, apa cikgu tak tambah oksigen sini? Sebab tak ada oksigen. Sebab tu dia buat fermentasi alkohol. Okey, lalu menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Jadi etanol yang terhasil ni lah, selain daripada guna untuk buat roti, juga digunakan untuk membuat arak lah. Dan awak nampak tak ada hasil karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil ni lah yang menaikkan roti awak. Yang menaikkan roti. Contoh buat dough. Okey. Nanti dia akan naik ni. Apa cikgu dia jadi naik ni? Sebab ni apa ni? Bulat-bulat ni. Terhasilnya oksigen. Sebab tu kalau awak beli roti, awak nampak tak macam ada ruang-ruang kosong. Nampak tak roti tu dia macam ada ruang-ruang kosong dalam roti. Ruang-ruang kosong tu lah diisi oleh karbon dioksida yang menaikkan roti jadi lembut. Okay, dia kata nampak sini, dough that prove for too long many collapse as the carbon dioxide bubbles become too large to be contained by the dough elasticity. Okay, jadi jawapan dia kena ada perkataan tambah lah belakang. Tambah ke apa cikgu? Tambah lagi banyak yeast. Yeast lah. Daripada guna 9 gram, terus tambah jadi 10 gram yeast. Okay, jadi bila lebih banyak yeast, maka lebih banyak enzim zimase dihasilkan. Enzim zimase tu apa cikgu? Yeast ni dia memang menghasilkan enzim zimase. Maknanya jadi koaktif. Okey, lagi? Gula. Tambah lagi banyak gula dalam adunan. Sebab apa? Sebab bila banyak gula, lagi banyak gas karbon dioksida dibebaskan. Lagi banyak karbon dioksida, lagi naik dough roti awak. Lagi dough ditutup dengan tuala. Sebab tu kalau awak tengok orang buat roti kan, mak awak roti canai ke apa, dia tutup dengan tuala lembap. Sebab apa? Sebab tuala lembap tu suhu yang sesuai untuk menggalakkan pembiakan yeast. Okey, kalau tak guna tuala lembap pun, guna air ni air yang suam. Sebab apa? Sebab air yang suam tu suhu yang sesuai untuk yeast membiak. Yeast akan jadi kokoh membiak lagi. Okey, lagi uli lah. Tak si uli. Uli adunan tu. Sorry dah. Uli adunan tu. Uli adunan. Sebab apa? Supaya yeast menjadi lebih aktif. Dan yang seterusnya, rehatkan dough. Okay, awak buat roti tu, mak awak tinggal sebentar. Sebab apa? Untuk memberi peluang fermentasi berlaku dengan lebih panjang. Jadi kalau awak tengok sini, 2 markah. Okay? Bila 2 markah, beri cadangan, beri sebab. Masalah awak ialah awak beri cadang ya cikgu. Awak tak beri sebab. Jadi kena ada cadangnya sebab. Okay? Ramai daripada awak, cikgu rasa dah seorang 2 orang buat cadangan sebab. So ingatlah tambah banyak yeast,
banyak enzim zimis. Tambah gula, banyak karbon dioksida dibebaskan. Lepas tu tutup dengan tuala atau guna air suam untuk membiakkan yeast. Uli adunan supaya yeast jadi aktif. Rehatkan doh supaya memanjangkan proses fermentasi. Okey? Okey, dan seterusnya ni kalau awak nak cuba buat di rumah lah. Sepatutnya cikgu buatlah dengan awak ni dah. InsyaAllah kalau buka sekolah nanti kita cuba buat. Awak boleh tengok sendiri ni kalau awak nak buat di rumah dah. Awak beli tepung gandum, masukkan gula, guna air suam. Yeast ni awak guna yeast. Yeast tahu yeast, ibu roti. Moripan, Cak Kijel, ada berlaku kedai. Beli ibu roti, masuk dalam bekas besing. Okey, dan ada jam untuk awak tengok. Okey. Cara nak buat ni ialah campurkan tepung gandum, gula, air suam dan 1 sudu yeast. Gaul sampai bila dia jadi dough saat ni. Okey, lepas tu awak masukkan dalam bekas, awak ambil dulu ketinggian dough berapa. Awak pun tinggal, tutup dengan tuala lembap, tinggal untuk 30 minit. Lepas 30 minit awak mari tengok balik, dalam bekas awak tu dough tu akan naik dah tinggi. Awak pun ambil ketinggian dia balik. Itu menunjukkan bahawa proses tu berlaku. Okay, siapa hak biasa buat roti, buat cupcake ke apa, dia biasa buat lah benda ni, dia tahulah. Okay, kalau tak biasa juga, paling basic nak tera jugalah, nak bertera juga. Nak tera paling basic, cari bekas botol bodoh ya, botol mineral tu, botol mineral. Okay, awak masukkan air suam, masukkan berapa banyak air suam ikut lah. 20 ml ke ikutlah berapa. Tak suka pun tak apa, masukkan air suam. Kemudian masukkan yeast. Beli jenama Moripan ke, beli ke. Esok dibeli kalau nak terabuat. Nak oyaknya, baru tahu proses fermentasi fermentasi alkohol berlaku. Okey, masuk yeast, kucar dengan gula ataupun kocok-kocok botol ni. Kocok botol ni biar dia serasi. Okey, tinggal. Ataupun nak tutup dengan tuala boleh, nak tutup dengan tisu boleh, nak tutup dengan gapa-gapa, tutup lah. Tinggal berapa minit cikgu? Tinggal dalam 10 minit. Lepas 10 minit awak akan nampak dia naik dan awak akan nampak ada lubang-lubang udara. Awak akan nampak. Dia 5 minit tu yeast baru nak bertindak balas. Jadi lebih comel awak buat 10 minit. Lepas 10 minit ni awak akan nampak ni butir-butir. Gapa ya cikgu butir-butir? Itulah yang menunjukkan karbon dioksida ada. Jadi nanti dia akan naik tinggi. Karbon dioksida ni lah yang menyebabkan belong ni. Dah belong tu. Jadi tu. Kalau tak saya letak belong, awak nampak. Memang nampak sungguh-sungguh cikgu kata. Dia macam bentuk roti. Dia macam nampak ada lubek-lubek udara. Dan awak pun sium. Lepas 10 minit awak cium bau dia. Memang bau etanol. Bau masak. Orang panggil bau yeast. Dalam BI kita panggil yeasty smell. Jadi apa ya cikgu terai sangat ni. Cikgu takut naik soalan amali, buat soalan ni. Baru padan muka awak. Takut naik soalan amali. Amali biasa naik buat roti ni. Okay. So kalau siapa-siapa nak cuba esok boleh tera buat. Kalau awak ada ibu roti tu boleh buat selalu. Basic je bahan dia. Kalau siapa buat, dan kalau siapa-siapa buat boleh ambil gambar atas cikgu ataupun nak rekod video, tunjuk cikgu. Share. Nanti cikgu share dalam kelas. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Jelas ke? Jelas cikgu. Okey, cikgu pergi satu lagi soalan, lepas tu kita sambung next kelas lah. Kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5 ni pun cikgu kecewa juga. Sebab ramai yang salah. Sedangkan kita dah buat modul dah. Okey, Rajah 5.1 menunjukkan sebahagian sistem endokrin manusia. Apa dia kata sebahagian cikgu? Sebab dia tak bagi gambar penuh. Kalau dia bagi gambar penuh manusia, dia akan kata Rajah menunjukkan sistem endokrin manusia. Tapi sebab ni dia bagi sebahagian je. Kepala je dia bagi. Dia bagi kepala saja. Maka dia kata sebahagian sistem endokrin manusia. Berdasarkan Rajah 5.1, mu tengoklah Rajah ni. Namakan satu hormon yang dirembeskan oleh struktur S. Cikgu ada royak. S ni gapo? Cikgu tahu ini ialah kelenjar pituitari.
Tetapi awak nampak tak dia ada 2 butir ni. Dua butir. Gambar dia serupa dengan hak ni ke. Jadi S tu ialah posterior. Dia adalah kelenjar pituitari tetapi bahagian posterior. Namakan satu hormon yang dirembeskan oleh posterior kelenjar pituitari. Dia nak hak alik belakang ni, bukan alik depan ni. Jadi bila posterior, maka hormon yang dirembeskan ada 2 je, iaitu ADH atau oksitoksin. Jadi ramai pelajar salah, ada berapa kerak je betul-betul jawab. Jadi jawapan dia ialah sama ada awak ADH atau oksitosin. ADH ni nak eja penuh boleh antidiuresis atau tulis je ADH. Okay? Ramai salah ni. Okay, seterusnya. Terangkan bagaimana struktur S bertindak balas untuk mengawal atau S tu gapo? S ni posterior lah. So awak pun tengok, posterior, bahagian posterior kelenjar pituitari. Okay, dia pun tanya, terangkan bagaimana struktur S bertindak balas untuk mengawal atau tekanan osmosis darah seorang individu yang sedang bersauna pada suhu 50. Dia tak boleh guna cerita pasal kulit kak. Sebab apa cikgu tak boleh kulit? Sebab bila ADH dia tak kait dengan kulit, dia kait dengan ginjal buah pinggir. Okay, jadi cara nak jawabnya ialah apa sauna ni? Kita royak dulu sauna dalam keadaan 50 darjah Celsius menyebabkan kita jadi berpeluh-peluh dengan banyak. Jadi bila kita berpeluh banyak, air kita hilang. Air dalam badan keluar. Menyebabkan tekanan osmosis darah tinggi, meningkat melebihi julat normal. Ada pelajar ke, dia tak boleh nak beza tekanan osmosis darah dengan tekanan darah. 2 ekor ni lain deh. 2 ekor ni lain. Sebab apa? Ni tekanan osmosis darah. Osmosis ni air. Tekanan air dalam darah. Kalau TD ni ialah tekanan darah. Tekanan darah ni hak mu sakit kepala tu. Tu tekanan darah. Kalau TOD ni tekanan osmosis dalam darah. Dia lain. Okay, jadi bila awak bersauna, awak peluh air sikit dalam badan. Maka bila air sikit, cikgu widahkan awak dia, kita kena ambil jawapan ni. Situasi dia, minum air sikit, berpeluh banyak, makan banyak garam, makan banyak benda masin, makan banyak gula, minum air bikarbonat, minum air laut, berpeluh, panas. Ni semua ni situasi cikgu bagi untuk awak guna jawapan ni belakang. Katakan contoh soalan beri soalan minum air sikit. Budak ni minum air sikit. Guna soalan ni. Guna jawapan ni. Budak ni makan Maggi 2 mangkuk. Guna jawapan ni. Seorang lelaki telah meminum air laut. Guna jawapan ni. Seorang lelaki telah minum air bikarbonat jenama kapu sebanyak 2 botol. Jawapan ni. Faham ke? Jadi tengok deh. Apa jadi bila dia berpeluh dengan banyak? TOD jadi tinggi. Sebab apa cikgu? Cikgu ajar dah ke formula dia. Bila air sikit, TOD tinggi. Dia songsang. Air sikit, TOD tinggi. Jadi benda ni akan dikesan oleh apa? Osmoreseptor di hypothalamus dalam otak mengesan TOD tinggi. Jadi kelenjar pituitari akan dirangsang untuk merembes banyak ADH. Bila soalan ni melibatkan hormon, dia kena tulis banyak sikit sama-sama. Kelenjar pituitari bahagian S dirembes untuk merembeskan banyak ADH. So apa jadi bila ADH banyak? Dinding tubuh berlingkar dista dan duktus pengumpul menjadi lebih telak terhadap air. Dia jadi lebih telak. Jadi bila lebih telak, banyak air diserap semula masuk dalam kapilari darah. Air masuk balik darah. Sebab apa? Sebab air dalam darah sikit. Jadi dia pun serap banyak air masuk darah. Jadi apa jadi pada air kencing awak bila air banyak masuk darah? Air dalam ginjal sikit. Maka kita kencing jadi sedikit dan pekat.
Dan kena royak ni. Tekanan osmosis darah tak ditinggi. Kena sebut ni. Menurun kembali ke julat normal. Kena sebut dia turun. Kalau awak tak sebut, awak kata tekanan osmosis darah kembali ke julat normal. Salah. Tekanan osmosis darah menurun kembali ke julat normal. Jadi untuk notan ni kita ambil jawapan ni. Okey, cik sekejap cikgu tukar warna. Okey. Yang ni awak ambil jawapan ni dulu. Awak kata sauna dalam keadaan 50 darjah Celsius menyebabkan berpeluh dengan banyak. Bila berpeluh banyak, air sikit. Bila air sikit, tekanan osmosis darah menjadi tinggi melebihi julat normal. Untuk jawapan ni, awak ambil sini. Nombor 1, ambil ni. Osmoreseptor di hypothalamus mengesan peningkatan TOD. Betul? Kelenjar pituitari merembeskan banyak ADH. Yang ketiga, dinding tubuh berlingkar distal dan duktus pengumpul menjadi lebih telap. Yang keempat, banyak air diserap semula masuk dalam kapilari darah. Yang kelima, air kencing menjadi sedikit dan pekat. Lepas tu barulah masuk jawapan ni. Tekanan osmosis darah menurun kembali ke julat normal. Okey, ada nak tanya setakat ni. Jadi ramai daripada awak jawab pasal kulit. Arterium mengecut, mengendor lah apa semua tu tak kait kak. Ni dia kait pasal tekanan osmosis darah. Bila sebut osmosis, air dalam darah. Air dalam darah, dia sabit dengan ginjal. Okey, ada nak tanya tak setakat ni sebelum cikgu berhenti? Nah, ada nak tanya tak? Cikgu tak akan makan lebih masa. Cikgu kalau 10.30, cikgu kata. Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Ali abad yang ada jawab ni. Mana Zatil Hanan? Tak ditanya tak jawab juga. Ada cikgu. Ashley Nawani. Ashley, dengar tak cikgu tanya ni? Ashley, cikgu panggil ni. Kalau cikgu. Okey, jadi cikgu berhenti setakat ni dulu. Mana-mana pembetulan tu awak dah buat ke. Tapi masih ada yang salah-salah tu awak baikilah. Okey. Habis semua baru cikgu bagi. Cikgu akan send PDF file ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.